الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب العالمين. قوله واجتنب داء الحسد. نظيم قول الناظم وأول التشاجر الذي ورد إن خدت فيه واجتنب داء الحسد. Dan takwilkan pertelingkahan yang datang berlaku in khutta fih jika engkau berbahas dan berbincang padanya, wajtanib da'al hasad dan jauhi daripada penyakit hasad. Qauluhu wajtanib da'al hasad, jauhi daripada penyakit hasad. Ai wajaba alaika, wajib ke atas engkau, hala khawdika fima syajara bainahum, hal keadaan engkau membincangkan pada perkara yang bertelingkah di antara mereka. Li amrin, bagi suatu perkara, mimma taqaddama, dari apa yang telah terdahulu, wajaba alaika an tajtaniba, wajib oleh tajtaniba, kamu menjauhi al-hasada, akan hasad. Wajaba an tajtaniba al-hasada hala khawdika, hal keadaan engkau membincangkan tentang perkara tersebut. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Allah fi ashabi. Ada. Takutlah Allah, ittaqullah, ittaqullah. Takutlah Allah pada sahabatku. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Ini uslub panggil. Uslub apa panggil? Allah Allah. Uslub apa panggil? Uslub apa? Uslub tahdzir. Bimbanglah kamu, takutlah kamu pada asada. Ittaqul asada. Ada. Adub. Beruang. Ada beruang. Ihzarul adub. Bimbanglah kamu akan beruang. Ni takutlah kamu akan Allah Ta'ala pada sahabatku. La tattakhidhuhum gharadan ba'di. Jangan kamu jadikan mereka tu gharadan. Gharad ni makna tepat lontaran, kita panggil sasaran. Sasaran perkataan kotor kamu. Kalau macam orang manoh tu, gharad dia tu tepat panah hang tu. Jangan kamu jadikan mereka tu tempat untuk kamu lontarkan perkataan-perkataan buruk. Jadi tumpuan, jadi sasaran perkataan atau tuduhan selepas daripada aku. Man adzahum, siapa yang menyakiti mereka, faqad adzani, sungguhnya dia juga menyakitiku. Wa man adzani, siapa yang menyakitiku, faqad adzallah, sungguhnya dia menyakiti Allah Ta'ala. Wa man adzallaha yushiku an ya'khudhah, siapa yang menyakiti Allah, makna menyakiti Allah bukan Tuhan terkesan dan sakit. Siapa yang melakukan perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah, yushiku an ya'khudhah, hampirlah Allah Ta'ala akan mengenakan bala. Ya'khudhahu dengan makna yahlikahu. Allah Ta'ala akan musnahkan, Allah Ta'ala akan kenakan kepadanya bala dan juga kemurkaannya. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, la tasubbu ashabi, jangan kamu cela sahabatku. Wa man sabba ashabi, siapa yang mencela sahabatku, fa alaihi la'natullahi wal malaikati, maka ke atasnya laknat Allah Ta'ala, malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia kesemuanya. La yakbalullahu minhu sarfa,
wala adla. Allah tak akan terima daripadanya sarfa wala adla. Jadi makna sarfa tu banyaklah, antaranya ialah amalan sunat dan juga amalan fardu. Tuhan tak akan terima amalan sunat mahupun amalan fardu. Maknanya Tuhan tak akan terima langsung daripadanya apa-apa amalan dia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebut man Allah fi ashabi. Takutlah kamu akan Allah pada sahabatku. Faman abghadahum, siapa yang menyebabkan marah mereka, fabibughdi abghadahum, maka mereka dengan sebab dengan marahnya aku, abghadahum, mereka menjadikan mereka marah. Apa maksud? Abghadahum bibughdi, siapa yang menyebabkan mereka ini, kita kata marah ataupun mereka benci, maka dia tu benci kepadaku. Benci, abghadahum, benci seseorang akan mereka, ialah fabibughdi, dengan sebab dia benci akan aku. Bibughdi, kerana benci akan aku, maka seseorang tu benci akan mereka. Fabibughdi abghadahum, dengan sebab benci aku, maka orang itu benci sahabat aku. Jadi Nabi kata, siapa yang membenci sahabat aku, seumpama dia benci pada aku. Nabi kaitkan al-hubb wal baghdha, benci dan permusuhan ni, Nabi SAW kaitkan dengan diri Nabi. Siapa yang benci sahabat aku, seumpama dia benci aku. Waman ahabbahu, siapa yang kasih akan mereka, fabihubbi ahabbahum, maka dengan sebab kasih akan aku, dia kasih akan mereka. Jadi mereka yang kasih kepada sahabat Nabi, man ahabbahum fabihubbi, maka kerana sebab dia kasih pada aku. Seseorang yang kasih kepada sahabat, sebenarnya dia itu kasih kepada aku. Seseorang yang benci kepada sahabat, dia sebenarnya benci kepada aku. Gitulah. Allahumma ahibba man ahabbahum, ya Allah, kasihkanlah orang yang kasih kepada sahabatku. Wa abghid man abghadahum, dan murkalah kepada orang yang benci kepada sahabatku. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, innallaha ikhtarani, Allah Ta'ala pilih aku. Wa ikhtarali ashabi, dan Tuhan pilih bagi aku ashabi, sahabat-sahabat aku. Wa ashari, dan juga menantu-menantuku. Allah Ta'ala bukan sekadar Allah Ta'ala pilih Nabi jadi Nabi akhir zaman. Sahabat Nabi tu, antara manusia yang layak tu Tuhan pilih kan, mereka tu lahir pada zaman Nabi, jadi sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi tu pilihan Allah. Begitulah juga menantu Nabi. Wa sayati qaumun, lagi akan datang satu kumpulan manusia, yasubunahum, akan mengutuk mereka. Wa yankusunahum, dan akan mengendah dan menghinakan mereka. Fala tujalisuhum, kamu jangan duduk sekali dengan mereka yang sedemikian, yang kutuk sahabat aku, yang merendahkan sahabat Nabi. Jangan duduk sekali. Wala tusyaribuhum, jangan minum sekali dengan mereka. Wala tuakiluhum, jangan makan sekali dengan mereka. Maknanya jangan duduk dekatlah, jangan sahabat dengan mereka. Wala tunakihuhum, dan jangan menikah dengan mereka. Jangan ada hubungan qarabah dengan mereka ni. Ini isyarat Nabi kepada akan berlakunya. Cuma tengoklah hadis itu, kata Ibn Hibban, hadza khabar la asla lahu. Tidak ada dijumpai lah sanad yang marfu'. Cumanya di sini celaan kepada mencela sahabat Nabi ni sabit dengan hadis-hadis lain. Dan orang yang mencela sahabat ni, orang ni dilaknat. Orang ini mendapat murka Tuhan. Maka tak layaklah seorang itu berduduk
ataupun bermujalasah dengan golongan yang mendapat murka Allah Ta'ala ni. Kerana akan terkait juga, dan juga akan sabit juga nanti perangai kawan-kawan yang duduk sekali tu akan sabit ke dia. Mula-mula tak berani kutuk, lama-lama jadi berani kutuk lah sahabat. Ini golongan-golongan ahli bid'ah di kalangan Syiah, Nawasib dan seumpamanya yang mengutuk pada sahabat Nabi ni, kita jangan hampirlah dengan mereka tu, kerana perbuatan itu bukan perbuatan yang terpuji, dan itu tanda al-bid'ah. Tanda bid'ah tu ada apabila mereka mengutuk dan cuba merendahkan kedudukan orang yang dianggap mulia dalam agama. Okay. Fadlu hudati ummati Sayyidina Muhammad. Qala an-Nazimu wa Malikun wa sairul a'immah kadza Abul Qasim hudatul ummah. Imam Malik dan sekalian para imam, kadza Abul Qasim, demikianlah Abu Qasim hudatul ummah. Mereka semua ni yang memberi hidayah kepada umat Nabi ni. Qauluhu wa Malikun huwa ibnu Anas. Malik ibnu Anas. Maliku ibnu Abi Amir ibnu Umar ibni al-Harith ibni Ghaiman. Bimu'jamah, ring, baca dengan ring lah. Famusannatun tahtiyatun. Famusannatin tahtiyatin. Bimu'jamatin famusannatin tahtiyatin. Ghaiman. Lepas ring huruf ya. Ya dua titik di bawah. Ibnu Khuthail bi kha'i mu'jamatin madmumatin. Kha' baris depan. Famusallasatin maftuhatin. Kemudian tha, tiga titik baris atas. Famusannatin tahtiyah, kemudian huruf ya. Khuthail. Al-Asbahi. Asbahi bi fathil ba. Al-Asbahi. Nisbatun ila dhi asbah. Dhi asbah ni batnun min himyar. Satu kelompok. Satu kita panggil satu clan. Clan ni maknanya satu kabilah daripada kabilah Himyar. Himyar ni besar. Macam Hamir, Himyar. Kabilah Himyar. Wa huwa minal Arab. Kabilah Himyar ni termasuk daripada golongan Arab jugalah. Ahduhu fi Quraisy. Apa nama ni? Ahduhu ni makna dia punya hubungan ikatan perjanjiannya dalam bangsa Quraisy itu fi Bani Taimi. Fi Bani Taimillah. Dia ni kiranya orang yang ada hubungan sebab dia nasab ataupun walak ini. Walak dia ni ada walak bentuk walak al-itq. Walak kena sebab hamba dimerdekakan. Ada walak kerana jadi ada ikatan perjanjian. Ikatan ahad. Jadi asbah ini ialah ada ikatan pada golongan Quraisy pada Bani Taim, Taimillah. Fahuwa maula ahdi. Maka dia ni ialah maula dari segi perhubungan janji, hubungan ikatan perjanjian. La maula itaqatin, bukan maula bentuk perhambaan. Istilah maula ni tengok dalam ditulis dak nombor 2 bawah ni. Al-wala nau'an. Wala'ul muwalah dipanggil wala'u ahdin. Wa sababu al-aqdu. Sebab ni berlaku kerana akad. Maknanya satu kumpulan ni dia duduk di bawah satu kabilah besar contoh. Maka dia buat akad. Maka orang ni dipanggil maula Bani Fulan. Maula Bani Fulan. Yang kedua, wala'u itaqah. Wala' dengan sebab merdeka. Itu sababuhu al-itq. Sebabnya kerana merdeka. Awak ni hamba, pernah duduk hamba bagi kabilah si Fulan. Maka dipanggil maula si Fulan. Jadi, Bani Asbah ni, Zi Asbah ni ialah maula daripada Quraisy, daripada Bani Taim. Maka dia di maula ahdin, la maula itaqah indal jumhur. Di sisi jumhur. Fahuwa min buyutil muluk. Dan dia ni termasuk daripada keluarga raja lah. Keluarga darah raja. Li'annal qa'idah, kerana kaedah kata indal Arab,
idza ja'u fi nasabi bidhi, kalau datang nasab dengan kalimah zi, yakunu min dzalika, maka orang itu dianggap daripada keluarga keluarga yang pemerintah, raja. Zi asbah tu. Zi asbah. Ya? Zi asbah, jika datang satu dia kata nasab dengan kalimah zi, yakunu min dzalika, adalah orang tu daripada kumpulan itu. Ni zi asbah kan. Sandaran kepada al-asbahi itu. Hamalat bihi ummuhu, mengandung dengan Imam Maliknya oleh ibunya salasa sinin, 3 tahun mak dia mengandung dia. Wakila akthar, kata ke lebih lagi. Jadi mengandung 3 tahun ni dari segi akal ni harus. Sekarang ni payah dah sebab boleh ke doktor suruh beranak juga. Kan induce sobat suruh beranak. Ala kulli hal, benda ini dari segi sains ada macam-macam lah takwilannya. Ada kata kerana dia tu dipanggil false pregnancy. Kalau yang mengatakan bahawa anak tak boleh duduk yang lebih daripada perut ibunya, lebih daripada kita kata 9 bulan lebih sikit lah. Dan ni 3 tahun payah kan lah. Kerana kondisi rahim ibu tu tidak membenarkan benda tu atau tidak sesuai untuk hidup lebih pada jangka masa tersebut. Maka ada benda yang dipanggil false pregnancy. Mengandung yang olok-olok. Olok-olok macam mana? Perempuan tu rasa dia mengandung. Maknanya bila kita bincang dengan ahli-ahli medik lah. Bincang ahli medik. Ahli medik kita ada rumah je. Jadi benda tu dia kata boleh jadilah. Boleh jadi. Tu tak tahu kalau dia salah lah. Jadi seorang tu rasa dia mengandung. Padahal belum bermula fasa tu. Jadi mungkin hak ni lah yang dikira dalam tempoh mengandung tu. Tapi dari segi hukum akalnya, maknanya boleh sahaja seorang tu duduk lama dalam perut ibunya atas jalan karamah. Tak, jalan karamah boleh je. Jadi dakwaan 3 tahun tu tidaklah maknanya kita nak kata salah ataupun tidak bertepatan dengan sains, atau benda kita kata karut. Ni cepat-cepat sangat orang nak kata karut. Imam Syafi'i khatam Quran 2 kali sehari, karut dia kata. Mana boleh? Orang pun cari dalam YouTube, ada bacaan Quran 7 jam lebih. 7 jam lebih ni maknanya sehari kalau tak ada buat apa lah, boleh 3 kali khatam. Tapi baca laju lah. Baca laju. Jadi benda itu tidak belik lah. Dari segi hukum adat pun tidak belik. Maka dikatakan mak dia mengandungnya 3 tahun. Ataupun ada kata lebih. Wa tulul hamli alamatun ala wufuri aqlil maulud. Panjang tempoh kandungan itu tanda ala wufuri aqlil maulud, atas sempurnanya akal bayi kandungan. Maknanya dia duduk dalam perut mak tu matang dah. Matang maknanya keluar tu, bayanglah keluar tu kecil tu dia matang dah. Wulida sanata 93 min al-hijrati ala al-ashhari bidhil marwah. Jadi dia dilahirkan pada tahun 93 Hijrah. Atas pandangan yang paling masyhur di tempat namanya Dhil Marwah, mawdi'in min masajid Tabuk, satu tempat daripada Masjid Tabuk, ala samaniyati burudin. Jaraknya 8 barik. 8 barik. Barik ni apa nama ni? Masafah. Kiraan masafah zaman dahulu. 1 barik, 2 barik. Samaniyati burudin minan Madinah. Jaraknya 8 barik daripada Madinah. Wala yunafihi qawlu Iyad. Ini tidak menafikan perkataan Qadi Iyad. Dia kata innahu madaniyud dar wal maulidi wal mansha'i. Qadi Iyad mengatakan Imam Malik ni orang Madinah. Dah, makna dia keturunan Madinah, lahir di Madinah, membesar di Madinah. Sebab apa tadi dia katakan 8 barik daripada Madinah tu kan? Tempat daripada di kawasan Masjid Tabuk.
Tidak ternafi perkataan qadiyah itu li'anna dzil marwah min a'malil Madinah. Kerana tempat dzil marwah itu termasuk daripada pekan-pekan Madinah dia panggil. Pekan-pekan kawasan A'malil Madinah makna kawasan pekan-pekan Madinah. Kawasan dalam daerah Madinah lagi dia panggil. Jadi betul lah yang qadiyah kata dia itu Madaniyud Dar wal Maulid wal Mansyad. Sebab apa? Walaupun bukan dalam Madinah tu, tapi dia kawasan Madinah lagi. Wakila ada kata kil wulida sanata tis'in, lahir tahun 90. Wa mata sanata tis'in wa sab'ina wa mi'ah. Wafat pada tahun 179. Dufina bil Baqi', ditanam di Baqi', wa qabruhu bihi masyhur. Kubur Imam Malik di Baqi' pun masyhur. Masyhur zaman tuan kita ni lah, dah lepas benda tu lah. Sekarang ni tak ada tanda, kecuali kita tengok catatan yang dibuat oleh ulama-ulama muasirah ni, ataupun asatizah-asatizah yang tanda tepat makam Imam Malik ni. Dan kalau kita cari memang tak jumpa lah ni. Tak? Ke ada tanda Saudi tanda dah? Tak ada tak? Tak ada. Dia buang segala tanda-tanda. Okay. Wa kana Anasun abuhu faqihan. Anas, siapa Anas? Ayah dia tu. Malik bin Anas ni faqih. Wa jadduhu Malikun kana min kibari tabi'in. Datuk dia Malik itu ialah daripada tabi'in besar. Ahadul arba'ati. Dia ni datuk dia ni salah seorang 4 orang alladzina hamalu Uthmana ila qabrihi lailan, yang menanggung, yang mengusung Sayyidina Osman ke kubur pada waktu malam. 4 orang yang terlibat yang menguruskan jenazah Sayyidina Osman. Tak. Sebab Sayyidina Osman ditanam senyap. Supaya apa, tak boleh jadi berlaku kekacauan. Sebab pembunuhan Sayyidina Osman ni menyebabkan kekacauan dah dalam dalam penduduk Madinah. Sehingga kekacauan tu terbabit sekali sehingga perhatikan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi dia termasuk salah seorang 4 orang yang mengusung jenazah Sayyidina Osman ke kubur pada waktu malam. Wa ghassaluhu, dimandikannya, wa dafanuhu, dan ditanam. Wajadduhu Abu Amirin, datuknya moyang dia tu Abu Amir tu sahabiyun, sahabat Nabi. Hadara ma'al Mustafa maghazihi kullaha, dia hadir bersama Nabi peperangan Nabi kesemuanya illa Badran, kecuali perang Badar. Wa Malikun, dan Malik ini min atba'it tabi'in ala sahih. Imam Malik lah termasuk daripada atba'it tabi'in. Tabi'in bukan tabi'in. Maka dia ni kita kata kurung ketiga lah. Kurung ketiga. Pertama sahabat, kedua tabi'in, ketiga tabi'in. Atba'it tabi'in ala sahih. Waqila, ada yang mengatakan minat tabi'in. Dia ni di kalangan tabi'in. Liidrakihi Aisyata binta Sa'd bin Abi Waqqas. Kerana dia sempat dengan Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas. Wahia, dan yang mana Aisyah binti Sa'ad ni sahabiyah. Dia ni sahabiyah. Tapi was-sahihu annaha tabi'iyatun. Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas ni tabi'iyah. Dia tak dengan Nabi. Jadi yang ada kemungkinan termasuk di kalangan tabi'i Imam Abu Hanifah lah. Abu Hanifah awal lagi. Okay. Wa akhadha, tapi yang paling masyhurnya dia di kalangan tabi'in lah. Akhadhal ilma wa akhadhal ilma an tis'imi'ati syaikhin. Dia mengambil ilmu daripada 900 orang guru. 900 syekh. Minhum salasumi'atin minat tabi'in. 300 orang daripada kalangan tabi'in. Wa alaihi humila qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Di atas Imam Malik lah ditanggung sabda Nabi, la tanqadis sa'atu, tidak akan habisnya zaman, maknanya tidak akan datangnya kiamat, hatta tudraba akbadul ibil, sehingga
dia akbadul ibil ni, tudrab akbadul ibil ni kinayah daripada bersungguhnya. Bersungguhnya orang datang ke atas unta. Akbadul ibil ni makna kita kata unta yang gagah-gagah. Sehingga dipukul ataupun digerakkan unta-unta yang gagah itu min kulli nahiyatin, daripada setiap sudut, ila alimil Madinah, pergi kepada orang alim di Madinah. Makna tidak akan berlakunya kiamat, sehinggalah makna akan berlaku antaranya orang akan bersungguh bawa kenderaan unta-unta yang gagah berjalan daripada setiap pelusuk kawasan pergi kepada alimil Madinah, yatlubuna ilmahu, menuntut ilmunya. Jadi apa nama ni? Ini ulama kata ini memberi isyarat kepada Imam Malik. Imam Malik. Kerana dia yang terkenal sebagai alimul Madinah. Wa fi riwayatin yushiku an tudraba akbadul ibil. Hampirlah akan dipukulnya unta-unta yang gagah. Pukul makna dibuat berjalan lah. Nak suruh gerak lah. Yatlubuna al-ilma, mereka menuntut ilmu. Fala yajiduna ahadan, lalu mereka tidak dapati ada seorang a'lama min alimil Madinah, yang lebih alim daripada orang alim Madinah. Maka ditanggung kepada Imam Malik. Fakanu, dan adalah mereka yazdahimuna, mereka ni bersibuk-sibuk. Mereka ini bersesak-sesak ala babihi, pada pintu rumah Imam Malik, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Orang mari pergi rumah dia nak menuntut ilmu. Wa aftan nasa, Imam Malik memberi fatwa kepada manusia, wa 'allamahum, dan mengajar mereka, nahwa 70 sanah bil Madinah, hampir 70 tahun. Hampir 70 tahun di Madinah. 70 tahun dia beri fatwa dan mengajar di Madinah. Wa makatha 25 sanatan la yashhadu jama'ata, duduklah dia 25 tahun tidak hadir berjemaah. Warna tu tak? Tak hadir berjemaah sekali. Macam mana? Faqila lahu, maka dikata kepada Imam Malik, ma yamna'uka minal khuruj, apa yang menghalang engkau daripada keluar ni? Faqala inna minal a'dzari a'dzaran la tuzkaru, sesungguhnya ada daripada uzur-uzur tu, uzur yang tidak patut disebut. Ada uzur lah, boleh jadi uzur sakit lah. Banyak sebab lah. Macam-macam takwil lah. Kenapa Imam 25 tahun ni? Lama tu tak? Bukan tak semayang ni. Ini geng-geng makrifat guna hujah pula. Ada sebab. A'zaran la tudkaru, uzur yang tak dapat disebut. Macam-macam lah. Jadi mungkin ada sakit yang menyebabkan dia tak boleh untuk hadir berjemaah sekali. Wa jalasa litadris, dan diduduk untuk mengajar. Wa huwa banu 17 sanah, ketika umurnya 17 tahun dah mula mengajar. Wa kana yaqul, dan dia pernah berkata, la yanbaghi lil alimi, tidak layak bagi orang alim, an yatakallama bil ilmi, untuk dia berbicara tentang ilmu, indaman la yutiquhu, di sisi orang yang tidak mampu ilmu tersebut. Tidak patut bagi orang alim mengajar bagi orang yang tak mampu ilmu tersebut. Mana orang tu tak patut dia ajar ilmu itu, dia sebut ilmu tersebut. Dia ajar ilmu tersebut. Fa innahu dhullun, itu kehinaan. Itu kehinaan, wa ihanatun lil ilmi, dan kehinaan bagi ilmu tu. Satu kerendahan dan kehinaan bagi ilmu. Ilmu ni benda yang mulia. Ajar kepada orang. Itu yang disebut seperti taqlidil taqlidil khanazir al-jawahir. Seperti kita pakaikan kepada khinzir itu permata-permata. Kalungkan kepada khinzir permata. Jadi kita hinakan permata tu. Permata tu dikalungkan kepada binatang.
Menghantam pula najis. Jadi Imam Malik kata tidak sayugia bagi orang alim itu bercakap dengan ilmu di sisi orang la yutiku, yang tak mampu ilmu. Dah buat benda. Buat je. Dah cakap benda biasa lah. Kerana orang tu kita seakan-akan akan menghinakan ilmu. Sebab itu adab Imam Malik dengan ilmu ni sangat tinggi. Sehingga nak baca hadis Nabi pun beliau berpakai pakaian yang baik, bersih diri, tak duduk dan pakai pakaian yang paling baik. Sebab apa? Sebab nak memuliakan ilmu. Wa kana idza arada an yajlisa, dan adalah bila Imam Malik ingin duduk lil ilmi, untuk mengajar ilmu, tawaddaa, Imam Malik akan berwuduk, wa shalla raka'atain, dia sembahyang 2 rakaat, wa sarraha lihyatahu, dan dia akan sikat janggut dia, wa tatayyaba, pakai wangian, wa jalasa ala waqarin wa haibatin, dan dia duduk dalam keadaan yang mulia dan keadaan yang haibah, wa mana'an nasa min raf'i aswatihim, dan dia halang orang manusia ni angkat suara, wa bakhara al-majlisa bi'udin, dan dia akan perasakan majlis dengan stanggi, dengan bau aud, kayu gaharu supaya wangi. Jadi sebahagian mengatakan bahawa ini majlis hadis Imam Malik akan buat gini. Dan kalau majlis bukan majlis hadis, tak dah sampai sebegini. Tapi bila sebut nak bacakan hadis, majlis tahdis, kerana duduk di Masjid Nabawi, berhampiran dengan maqam Sayyidina Nabi, maka dia tak benarkan orang angkat suara. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi, jangan kamu angkat suara kamu lebih pada suara Nabi. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kamu angkat suara sama-sama kamu. Jadi ketika Rasulullah wafat pun sama. Kehormatan dan juga adab itu perlu dijaga. Itu majlis tahdis Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Wa qala Abdullah bin Mubarak, kata Abdullah bin Mubarak, kuntu 'indal Imam Malik ibni Anas, aku ada bersama Imam Malik, wa huwa yuhaddisu bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia sedang mentahdihkan, membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faladagathu aqrabun, lalu mengetiknya oleh kala. Mari kala deki, mari ketik dia. 16 marrah, 19 kali ketik, 19 kali sengat. Mari 16 marrah, 16 kali ketik sengat. Wa huwa yasfarru, sehingga dia tu kekuningan, jadi pucat-pucat. Yasfarru ni mana pucat. Wa yatalawwa, dan dia membongkokkan diri sebab nak tahan sakit. Wala yaqta'u hadith Rasulillah, tapi dia tidak putuskan hadis Nabi, dia tidak berhentikan majlis tahdis dia. Fasa'altuhu an dhalik, lalu aku tanya beliau tentang demikian tu. Jadi majlis tahdis ni maknanya satu majlis yang khususlah dibuat untuk membacakan hadis. Ya, maklum je lah, orang datang pergi ke Madinah ni, majlis tahdis ni kadang daripada jauh. Dia kata contohnya nak baca Muwatta. Mungkin dia buat tahdis, majlis tahdis Muwatta, ada orang ramai mari nak dengar Muwatta Imam Malik. Maka Imam Malik buat majlis tahdis ni, contohnya 3 hari. Nak khatam dalam masa 3 hari, dia baca. Jadi kalau dia butuhkan bacaan tu, akan menyebabkan terganggu safar orang lain. Akan menyebabkan masa yang ditetapkan untuk habis tahdis hadis yang dia riwayat tu tak akan sampai waktu tu. Jadi dia akan cuba juga untuk selesaikan majlis tahdis dia. Ni konsep daurah ni. Konsep daurah hadis. Untuk jadi tamat pada masa yang ditentukan tu, maka dia kena habis juga kadar yang tertentu. Maka fasa'altuhu an dhalik, Abdullah bin Mubarak tanya Imam Malik tentang demikian itu. Faqala innama sabartu, aku sabar ni ijlalan li hadisihi sallallahu alaihi wasallam, kerana nak memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa kana mahaban, dan dia ini orang yang ada hebahnya, jiddan, orang yang
memiliki heboh yang ditakuti. Ya, mahab ni makna heboh, orang yang ditakuti. Mahaban jiddan. Idza ajaba fi mas'alatin. Idza ajaba fi mas'alatin. Allahumma salli ala Muhammad. Wa kana muhaban, baca muhaban. Muhaban. Wa kana muhaban jiddan. Dzu mahabah. Orang yang mempunyai hebah. Wa kana muhaban jiddan. Idza ajaba fi mas'alatin, jika dia jawab pada satu masalah, la yumkinu an yuqala lahu, tak akan mampu orang kata kepadanya, min aina, ambil mana ni? Gitu. Orang tak berani nak tanya. Tak. Orang tak boleh tanya. Bila dia jawab jawapan tu, orang tak boleh tanya, wahai Syekh, ambil mana ni? Mana dalil? Aina dalil? Tak berani. Bukan salah tanya, tapi orang tak berani. Sebab apa? Memada dah dengan perkataan dia tu jadi hujah. Memada dah dengan perkataan dia tu jadi hujah. Wa kana yaral Mustafa sallallahu alaihi wasallam kulla lailatin fin naum. Adalah beliau melihat Nabi pada setiap malam dalam tidur. Tiap-tiap malam berjumpa dengan Rasulullah. Wa kana yurkhi taylasana ala ra'sihi. Adalah dia meletak, yurkhi ni melabuhkan, meletakkan taylasan di atas kepalanya. Hatta la yara, sehingga dia tidak dapat lihat, wala yura, dan tidak dapat dilihat. Warna taylasan ni makna serbang lah, serbang untuk pakai atas ni. Serbang yang dipakai di atas kepala. Yang dipakai atas kepala, letak kain selendang serbang tu letak atas kepala. Supaya apa? Supaya dia tak nampak. Bila pakai gitu, dia taklah pandangan dia liar sangat. Tak, dia tengok ke depan lah. Kalau gini ni nampak ke kanan, paling. Kalau tutup ni, dia akan terhadkan pandangan dia. Wala yura, dan orang tidak akan nampak dia. Orang tak nampak di sebelah tepi lah. Kenal, mungkin orang kenal tapi nampak dia tu. Tu kadang-kadang jadi terimam ni pakai gitu senang. Tak nampak kat belakang kiri kanan. Jadi tak nampak kiri kanan. Jadi tak serabut kadang. Wala yura, dan dia tidak, supaya tidak dilihat. Wa kana la yadkhulul khala'a, dan dia tidak masuk tandas illa kulla salasati ayyamin marratan, kecuali setiap 3 hari sekali. Mana ni? 3 hari sekali. Kalau jumpa doktor ni, orang tak sihat orang ni. Sebab makannya sikit. Tak? Tandas ni maksud apa ni? Air besar lah. Kholak ni maknanya kurang air besar lah. Tidak. Kenapa makan sedikit? Makan what dia makan tu tak sempat diperkumuhkan, digunakan untuk tenaga belaka. 3 hari sekali. Okay. Kalau learning, kalau 3 hari tu susah lah, kena pergi hospital. Kalau seminggu tu ada je orang tahan, tapi bukan sebab apa, sebab masalah penyakit tau. Kita tiap-tiap hari. Doktor pun suruh tiap-tiap hari. Suruh tiap-tiap hari. Sebab apa? Sebab makan banyak. Wa yaqulu wallahi laqad istahyaitu minallah. Dia kata, demi Allah aku malu dengan Allah, fi kasrati taraddudi lil khala, pada banyak berulang-alik ku pergi tandah. Aku malu ke Tuhan. Maknanya tahap lain ni. Para imam ni, para ulama ni tahap lain. Malu sebab apa? Malu sebab kerap pergi tandah. Kita malu ke orang kok pergi tandah. Bukan malu ke Tuhan. Jadi dia kerana kerap pergi tandah, dia malu kepada Allah Ta'ala pada banyak berulang-alik pergi tandah. Wa qala Ashhab bin Abdul Aziz. Ashhab ni seorang daripada ulama Malikiyah. Kata dia, Ashhab bin Abdul Aziz, daripada ashab Imam Malik ni. Ashhab ibn Abdul Aziz, ra'aitu Aba Hanifata baina yaday Malikin. Aku melihat Abu Hanifah duduk di depan Imam Malik,
Kasabiyyi baina yaday ummihi, seperti kanak-kanak di depan ibunya. Oh, iyalah. Dia kakaklah imam dia. Dengar dia orang mazhab Hanafi marah. Dengar dia mazhab orang mazhab Abu Hanifah ni marah. Nak kata bahawa masing-masing ada kemuliaan. Wasu'ila Abu Hanifah. Wasu'ila Abu Hanifah an Malik. Abu Hanifah ditanya tentang Imam Malik. Faqala ma ra'aitu a'lama bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu. Tidak aku lihat orang yang lebih alim tentang sunnah Nabi lebih daripada Imam Malik. Ya. Banyak kisah, bukan banyaklah, adalah diriwayat kisah antara Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah ni. Jadi orang mazhab Hanafi dia ada cerita dia. Cerita tentang Imam Malik dengan Abu Hanifah. Satu hari Abu Hanifah pergi ke majlis Imam Malik. Imam Malik masa tu sedang cerita tentang Al-Iraq dan juga fitnah yang berlaku daripada Iraq. Dia kata Iraq ni lah punca kemunafikan. An-nifaq itu daripada Iraq. Sebab apa? Sebab Nabi Sayyidina Ali pun kerana sebab fitnah yang berlaku di Iraq lah. Dia dibunuh oleh orang-orang Iraq juga. Nabi pun pernah isyaratkan pada fitnah tu datang daripada balik Iraq juga. Maka Imam Abu Hanifah ketika itu dia tidak dia sembunyikanlah, ditanya soalan. Imam Malik mungkin tak kenal masa tu, tanya, wahai tuan Syekh, cuba tengok bacaan aku. Betul tak aku baca ayat Quran ni? Allah Ta'ala sebut, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil Iraq. Betul tak? Imam Malik kata salah tu. Wa mimman haulakum minal a'rab, di kalangan sekitar kamu wahai Muhammad, di kalangan orang Badui itu munafik, ada orang munafik. Wa min ahli, betul Imam Malik kata wa min ahli Madinah, daripada ahli Madinah. Wa min ahli Madinah, bukan wa min ahli Iraq. Jadi dia pun baru Malik sedar. Orang tanya tu ialah Imam Abu Hanifah. Jadi dia jawab, kata ayat Quran Tuhan sendiri kata nifak itu ada dalam ahli Madinah tu, ada nifak juga. Jadi dia tahulah bahawa orang bertanya itu bukan orang sembarangan. Rupanya yang tanya itu ialah Imam Abu Hanifah. Okey. Radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah. Wa qala Laits bin Sa'ad. Kata Laits bin Sa'ad, laqitu Malikan bil Madinah. Aku bertemu Imam Malik di Madinah. Fakultu lahu malaka tamsahu al-araqa an jabinika. Apa sebab kamu sapu peluh daripada dahi kamu? Faqala araqtu ma'a Abi Hanifah. Aku berpeluh bila bersama dengan Abu Hanifah. Maknanya aku Abu Hanifah ni maknanya bukan sembarang orang. Fa innahu la faqihun ya Misri. Sesungguhnya Abu Hanifah ni orang yang faqih betul, wahai Misri. Laits bin Sa'ad kan ulama Mesir kan, Misri. Faqihu Misr ya Misri. Summa laqitu Abu Hanifah, kemudian Laits bin Sa'ad bertemu Abu Hanifah pula. Fakultu lahu, lalu aku tak berkata kepadanya, ma ahsana qaula Malikin fika. Alangkah baiknya, eloknya perkataan Imam Malik puji kamu. Alangkah baiknya perkataan Imam Malik pada kamu. Faqala lahu, maka berkata Imam Abu Hanifah kepada Laits bin Sa'ad, wallahi ma ra'aitu asra'a bi jawabin sadiqin wa zuhdin tamin min Malik bin Anas. Demi Allah, tidak aku lihat seorang yang segera dapat jawab dengan jawapan yang betul, jawapan yang benar, dan zuhud yang sempurna lebih daripada Imam Malik. Jadi mereka sama-sama mereka, walaupun ada perbalahan ni biasa pengikut-pengikut lah. Mereka sama mereka puji
Walaupun ada benda yang tidak dipersetujui, tapi memuji salah satu dengan akan yang lain. Tak? Yang masalahnya mengikut lah masalah. Ni mengikut. Ulama-ulama kibar tak ada masalah pun. Buat jadi panah api, buat panah lain, curah minyak atas api ni. Anak-anak murid ni, pengikut ni. Puji puji guru mereka, zahir puji tak? Puji. Kalau puji pula pada hal keadaan situasi yang tak tepat. Jadi dipaham oleh pihak lain, nak kata ke tok guru dia. Padahal zahir tak ada kata pun. Tapi benda itulah faham, dipaham dengan sebaliknya. Bila puji guru dia, seakan mencela guru orang lain. Jadi benda tu masalah belaka lah tu. Senang-senang kena tinggal benda tu. Tak? Jangan terlibatlah dengan perbalan-balan begini. Kita tumpu ke ibadat. Qauluhu wasairul a'immah, dan sekalian para imam. Ai baqihim, baki imam-imam lain. Jam'u imamin, a'immah tu jamak bagi imam. Huwa lughatan, pada bahasa al-muqtada bihi, yang diikut. Muqtada bihi, yang diikut dengannya. Zakaran kana au untha, laki, sama ada laki atau perempuan, dipanggil imam belaka. Au ghairahuma, ataupun selain lelaki dan selain perempuan, dipanggil imam juga. Kal Quran, Quran dipanggil imam juga. Wal lauhil mahfuz, lauh mahfuz dipanggil imam juga. Qala Allah Ta'ala, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setiap sesuatu kami catat dan kami bilangnya pada imamin mubin. Fal muradu bihi al-lauhul mahfuz, lauh mahfuz. Jadi lauh mahfuz dipanggil imam juga. Thumma utliqa, kemudian lafaz imam ni diitlaq ala man balagha rutbata ahli al-fadli, atas orang yang sampai martabat ahli kemuliaan. Orang yang sampai martabat kemuliaan dipanggil imam. Wal muradu minhum, yang dimaksudkan daripada mereka a'immah ini, huna akabirul mujtahidin. Mujtahid besar. Mujtahid ramai, tapi mujtahid yang besar-besar. Kal a'immatis salasati, seperti imam-imam yang 3 orang, wa adrabihim, dan seumpama mereka. Fa ahadus salasati, salah seorang daripada 3 tu. Dah tu sebut dah tadi kan? Sebut dah itu Imam Malik. Imam Malik sebut awal kenapa? Kerana Nazim tu mazhab Maliki. Syekh Ibrahim Al-Laqani tu Malikiyul mazhab. Muhasyi kita pun, Syekh Sawi pun Malikiyul mazhab. Jadi tinggal lagi 3. Salah satu daripada 3 tu ialah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Idris bin Al-Abbasi, Ibni Uthman bin Syafi'in, Ibni Sa'ib bin Ubaidillah, Ibni Abdi Yazid bin Hashim, Ibni Al-Muttalib, Ibni Abdi Manaf, Jaddi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Imam Syafi'i. Wa huwa ibnu Amil Mustafa. Ibnu Amil Mustafa, anak pak saudara. Sebab apa? Sebab dia temu belah pak saudara tu. Temu belah tok tu. Abdul Manaf. Abdul Manaf, apa ni, Hashim bin Muttalib. Tak? Bin Abdul Manaf, jadi Nabi. Situ. Muttalib ni bukan Muttalib Abdul Muttalib. Muttalib ni Muttalib yang apa ni? Yang adik-beradik dengan Hashim. Adik-adik dengan Hashim. Tak? Abdul Manaf, Hashim bin Abdul Manaf kan? Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Hashim bin Abdul Manaf, nahnu wa bani Muttalib. Muttalib sinilah. Muttalib iaitu adik-beradik bagi Hashim. Kemudian ada 2 orang lagi, Abdul Syam dengan Naufal. Abdul Syam dengan Naufal. 4 orang ni, hak anak lelaki ni, Abdul Syam, Naufal, 2 kabilah ini. Ni hak lawan Nabi banyak ni. Yang lawan Nabi banyak ni, daripada 2 kabilah ni lah. Gara-gara Abu Sufyan, Abu Jahal, daripada 2 pak dara ni. Abdul Syam dengan Naufal.
Adapun Muttalib dengan Hashim, ini yang saling beri sokongan, sama ada sebelum Islam, selepas Islam. Sehingga Nabi kata, nahnu wa bani Muttalib kahataini, adik-beradik. Maknanya kami dan Bani Muttalib ni rapat macam jari sebelah-sebelah. Sebab itulah mereka ni dikira ahli bait yang diharamkan zakat. Ya. Wa huwa ibnu Amil Mustafa, anak pak saudara Nabi. Nisbatuhu li Syafi'in, nisbah pada Syafi' li'annahu akramu ajdalihi, kerana dia datuk yang paling mulia. Li awali annahu sahabiyun ibnu sahabiyyin, dia sahabat, ayah pun sahabat, sahabat anak kepada sahabat. Ulida Syafi'iyyu bi Ghazzata, lahir Imam Syafi'i di Ghazzah yauma wafati Abi Hanifah, pada hari wafat Abu Hanifah. Katanya begitulah, mata imamun wa ulida imam, mati seorang imam, lahir imam yang lain pula. Wa nasha'a yatiman fi hijri ummih, dia hidup dalam keadaan yatim dalam peliharaan maknya, ma'aqillati aishin wa dhiqin, dalam dalam kehidupan yang qillah, yang sedikit dan juga sempit, susah dia. Thumma humila ila Makkah, kemudian mak dibawa ke Mekah, wa huwa banu sanatain, ketika umur 2 tahun. Wa nasha'a biha, dia pun duduk di Mekah, membesar di Mekah. Wa hafizal Qur'ana wa huwa banu 7 sinin, dia hafal Quran ketika umur 7 tahun. Wal muwatta'a, dia hafal muwatta' wa huwa ibnu 10, ketika umur 10 tahun. Wa adhina lahu syaikhuhu, dan telah mengizinkan kepadanya oleh gurunya Muslim bin Khalid, Muslim bin Khalid Az-Zinji, izin bil ifta, untuk beri fatwa. Maknanya kalau orang ada masalah tanya Syafi'iyah, dia orang tanya juga, tapi maklum je Mekah ni tempat terpuang orang ramai, masalah apa-apa ramai, bukan seorang je. Jadi ahli fatwa yang dibenarkan fatwa juga ialah Imam Syafi'i. Tok guru dia iktiraf. Wa huwa ibnu 15 sanah, ketika umur 15 tahun. Wa alaihi humila hadithu, di atasnya ditanggung hadis Nabi, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma, orang alim Quraisy yang memenuhi pelusuk bumi ilmu dia. Asal dah. Asal dah. Mari dah. Mari dah. Ya. Penuhi pelusuk bumi ilmunya. Li'anna al-kasrata wal-intishar fi jami'il aqtar lam tahsula fi alimin qurashiyyin mislu. Kerana banyak dan tersebarnya ilmu seluruh pelusuk ni tidak hasil bagi orang alim Quraisy selain pada Imam Syafi'i. Qala al-a'immatu minhum Ahmad, hadha al-alimu huwa Syafi'i. Orang alim inilah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.